Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi dan mengizinkan kita untuk kita berada di sini. Maka nikmat kesihatan itu adalah satu benda yang mahal harganya, tetapi nikmat kesihatan iman, salamatus sadri, hati kita ini baik, hati kita ini cenderung kepada kebaikan, itu lagi mahal harganya. Dihormati dikasihi Tuan Nazir ataupun Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga yang melihat dalam live kita pada malam ini. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan dan memanjangkan kuliah kita, sama-sama kita meniatkan ataupun mengikhlaskan niat kita untuk kita belajar dan mengajar, untuk kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. Semoga-moga itulah buah yang paling mahal dan yang paling berharga bagi satu-satu amalan bila dikerjakan dengan cara ilmu ataupun dengan cara yang tahu. Maka itulah samarah ataupun buah daripada pengajian dan pelajaran yang kita belajar. Yang kedua, marilah kita sama-sama berniat iktikaf dalam masjid ini bagi yang terlupa ataupun belum lagi berniat. Semoga-moga Allah Ta'ala melipat gandakan kedudukan kita ataupun selama mana kita berada di sini. Semoga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkatan dan seterusnya menjadikan, melipat gandakan dan meletakkan ia dalam mizan hasanat untuk kita jadikan ia sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala pada suatu hari nanti. Baik, di penghujung kuliah gantian kita pada hari Khamis yang lepas, kita membicarakan mengenai dengan sesiapa yang banyak mengingati mati lalu dimuliakan dia dengan 3 perkara. Situ dah. Baik, dan pada malam ini kita pertemuan pada malam ini adalah pertemuan bulanan saya, kuliah bulanan saya, dan selain daripada Jumaat Ahad minggu pertama, itu semua adalah gantian ya, bagi ustaz dan doktor yang tak dapat hadir, maka saya menggantikan. Baik, lalu kita bicara dah pada pertemuan yang telah lepas, orang yang banyak mengingati mati ini, maka katanya Syekh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, dia kata akan dimuliakan orang itu dengan 3 perkara. 2 perkara telah pun saya sebut pada malam ini, yang ketiga, tapi oleh kerana takut ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang belum ataupun tak pernah lagi mengikuti kuliah saya, mungkin tidak tahu, kita ulang lagi sekali. Yang pertama, Allah Ta'ala muliakan dia dengan rasa ingin bertaubat dalam keadaan segera, fauran ataupun ta'jilan ya. Allah Ta'ala campurkan dalam hati dia itu rasa nak bertaubat kepada Allah. Dan juga boleh jadi Allah Ta'ala campurkan dalam hatinya itu dengan lidahnya sentiasa menyebut astaghfirullahalazim ataupun astaghfirullah sahaja. Tak kisahlah mana-mana pun. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala campurkan, Allah Ta'ala muliakan orang yang ingat kepada mati ini, khususnya orang yang banyak ingat kepada mati,
dengan Allah Ta'ala campurkan dalam hatinya ini satu sifat yang mahmudah, sifat yang cukup baik, cukup bagus, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sifat tersebut? Dipanggil dengan qanaatul qalbi, ya, iaitu rasa cukup ataupun rasa memadai dengan apa yang ada. Dan benda ini tuan-tuan dan puan, kalau hati kita tidak bersih, hati kita tidak suci, maka benda ini payah kita nak terima, ya. Melainkan hati orang itu bersih, maka ada baginya pun dikira ada, tak ada baginya pun dikira seperti ada. Dia tidak gundah, tidak gaduh. Nah, kenapa saya sebut begitu? Kerana kebanyakan daripada kita ini susah nak dapat sifat ini. Nah, nak cukup dengan apa yang ada ni, payah. Kalau duit kita dalam akaun tu tak ada dah, 2-3 ribu pun kita banyak dah ni keluar ni. Nah, sedangkan hak ada tu 2-3-40 ribu lagi ataupun beratus ribu lagi. Tu. Maka orang yang dia ada sepertinya tak ada, dan tak ada sepertinya ada. Ni payahlah tuan-tuan. Samalah dengan saya yang bercakap ini pun, boleh jadi kita mengajar sahaja juga, tapi kita cuba berazam, kita cuba berniat untuk kita nak buat, nak cuba supaya dengan itu Allah Ta'ala campurkan dalam hati kita ini rasa qanaah. Dan bagi nak mengetahui kelebihan qanaah ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah kitab-kitab yang ada di rumah tuan-tuan dan puan-puan semua mengenai dengan kelebihan sikap qanaah. Dan qanaah ini sebenarnya kena ada dalam diri kita. Tambah-tambah lagi kita orang mukmin ni. Kena ada rasa cukup dengan apa yang ada, itu perlu. Kalau tidak, kita sakit hati semacam. Kerana tidak ada sifat ini, ulama kita kata dia akan melahirkan sifat lain pula. Sifat rasa tak suka dengan orang lebih pada kita, kemudian dengki. Sinilah, daripada sini, daripada tak ada qanaah. Tapi bila ada qanaah, orang tu dapat pangkat ke, orang tu beli kereta ke, tak ada apa-apa dia. Tetapi bila tidak ada sifat ini, macam mana dia boleh beli? Macam mana? Timbul persoalan. Bila persoalan mikir, kadang-kadang mengambil tindakan. Tindakan yang zahir tak jadi, ambil tindakan batin. Macam-macam tindakan sebagaimana yang kita tengoklah. Sebagaimana yang kita tengok. Berpunca daripada mana? Berpunca daripada seseorang itu tidak ada sifat qanaah. Maka dengan itu bahayanya akan melahirkan sifat-sifat yang lain lagi, sifat hasad, sifat dengki. Dan boleh jadi lebih pada tu lagi. Kerana tidak adanya sifat qanaah. Kemudian yang ketiga pada malam ini, iaitu katanya Al-Qurtubi, dia kata yang ketiga, orang yang banyak mengingati mati akan dimuliakan kepadanya. Yang ketiga, wanasyatul ibadati. Wanasyatul ibadati. Apa dia? Dipanggil dengan, kita panggil apa? Nasyat ini kita panggil cerdaslah, cerdas. Cerdas. Lawan kepada dia malas. Maknanya cerdas ini lawan dia malas. Maka Allah Ta'ala berikan, campurkan dalam hati orang yang banyak ingat pada mati ini cerdas dalam beribadah. Wanasyatul ibadati, iaitu cerdas dalam beribadah. Kenapa tuan-tuan? Kerana sudah menjadi fitrah manusia, sifat manusia, siapa saja termasuklah saya pun, dalam beribadat kini kita tu rasa lemah, tak ada buat lagi lemah dah. Orang minta tolong kita segini, mana contoh dah? Contoh, saya ni nak minta tolong sikit. Minta tolong apa? Mula tu semangat nak minta tolong apa? Nak minta hutang lah RM500. Allah, mula lemah dah. Lemah dah. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis Nabi SAW, sesiapa dia kelebihan memberi hutang kepada orang,
sama ada orang mukmin ke tidak mukmin ke, maka kelebihan dia, kata Nabi SAW, kalaulah sekiranya kita ini memberi hutang kepada seseorang itu berapa, RM500 lah kita kata lah, dengan kita tidak melihat apa alasan dia. Alasan dia nak bayar sewa rumah ke, alasan nak bayar motor kereta ke, alasan apa pun, yang penting alasan itu jatuh pada syarak. Jangan jatuh kepada lawan pada syarak, tak boleh, jangan bagi. Jatuh pada tak dibenarkan oleh syarak. Nak bayar rumah sewa, lebih-lebih lagi dia kata nak bayar untuk yuran anak mengaji tahfiz. Allahu akbar, lagilah kita kena bantu. Nak kuliah pondok ke Universiti Azhar ke mana-mana lah. Maka tuan-tuan, bila kita beri kepadanya hutang, maka antara adab orang yang mengambil hutang, maka mengambillah dalam keadaan yang elok dan baik, berterima kasih dengan tangan kanan, dan jangan lupa waktu kita ambil hutang tu, niat dalam hati kita, aku nak bayar hutang ni. Aku nak bayar hutang ni. Sebab apa? Bila kita niat nak bayar, Nabi SAW kata Allah Ta'ala akan permudahkan rezekinya, akan murah rezekinya, dan Allah Ta'ala campur dalam hati dia tu nak bayar. Ada orang lebih kaya pada kita dah, tapi tak bayar. Dia kata nak bayar, macam mana dia tidak minta? Kita butang dengan orang, kita pergi minta dengan dia kan? Kenapa nak tunggu dia minta dengan kita? Tapi yang menjadi masalah hari ni, kenapa kita tak nak bantu orang, tak nak bagi orang buta? Tak, masalah ni kita balik. Tu yang masalah. Kita bagi dekat dia tu, kita kena telefon dekat dia. Mat, hari ni 5 bulan tau. Oh iya ke? Allah, mak saya lupa. Sepatutnya dia yang kena telefon, dia yang kena beringat, sebab dia yang mula. Kita hanya menolong dia. Tapi oleh kerana terjadinya sedemikian itu, menyebabkan hati kita jadi tawar nak bagi hutang kepada orang. Dan tak bayar. Lagilah mati terus hati kita. Hak dulu tak bayar lagi, hak ni nak mari hutang pula. Dan terkadang, bukan terkadang juga, banyak juga menjadi perbalahan sebab hutang. Kita tak bagi pasal dia kawan, rapat dengan kita, kita tolong. Bila kita tolong, nak kata tak ada duit, motor baru belikan nak. Tukar kereta baru, tapi hutang kita tak bayar. Tuan-tuan dan puan, itu kehidupan dalam. Tapi kalau kita yakin orang ini dia bayar dan sebagainya, maka dia pun ambil hutang, ambillah dengan beradab, terima kasih semua, terima kasih, ucap doa kepada dia, dan niat dalam hati dia nak bayar, Allah Ta'ala akan permudahkan. Sebab apa? Sebab ada di kalangan manusia, dia niat dah dia tak nak bayar. Dia niat dah tak nak bayar. Aku nak hutang tapi aku tak nak bayar. Dia niat dah. Maka orang seperti ini, Allah Ta'ala akan perpayahkan urusan rezeki dia, dan Allah Ta'ala tak lebihkan rezeki dia. Pasal apa? Sebab dia niat dah macam tu. Dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pengalaman saya sendiri, kita pun bukan orang senang. Ada satu kali adalah kita memerlukan sedikit kepada keperluan untuk anak-anak, kita berhutang dengan seorang. Alhamdulillah tuan-tuan, memang mudah sungguh bila kita niat. Orang yang tak pernah panggil kita pergi mengajar tempat dia, tak pernah kenal pun, kita pun tak tahu dia ambil daripada mana nombor kita, dia panggil. Ada orang, banyaklah pertolongan yang Allah Ta'ala berikan dengan cara itu dan ini. Kita pun kata, ya Allah, terima kasih kerana memudahkan aku untuk nak bayar hutang. Tapi kalau kita niat awal-awal lagi kita nak bayar hutang, memang payah lah awak dia. Itu satu. Kemudian kelebihan juga orang yang memberi hutang, selama mana orang itu berhutang, maka selama itulah dia dapat pahala. Contoh, kita bagi kat dia 500, maka diumpamakan dengan kita bersedekah sebanyak 500 sehari.
Kalau kita bagi kat dia hutang 1,000, bermakna seolah-olah kita duduk sedekah 1,000 tiap-tiap hari. Sampai bila? Sampai dia bayar. Bila dia bayar, habis. Tak ada dah. Kena cari orang lain pula nak berhutang. Maka kita akan dapat tiap-tiap hari. Tu kalau kita yakin begitu. Tapi itulah, bukan kita tak yakin kepada Nabi tu, tapi orang yang berhutang tu masalah. Sebab kita dah kena 2-3 kali, menyebabkan kita pun takut dia dah nak bagi. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi kelebihan yang besar juga orang berhutang ini. Apabila kita melihat orang yang berhutang itu, kita rasa orang ini tidak ada harapan dah nak bayar. Kerana kelemahan dan kemiskinan, kefakiran dia itu, maka kita yakin orang ini memang payah dah naklah bayar hutang. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita ini rezeki yang lebih. Pencen, suami pun ada pencen, isteri pun ada pencen. Kita ada anak 3-4 orang, semua anak kita itu alhamdulillah okey-okey belaka. Yang ni ketua pengarah, yang ni pilot, yang ni tu, yang ni dan sebagainya. Hak tu pun duk bagi kat kita 500 orang sebulan 2,000. Maka rezeki kita lebih. Maka kita halalkan kepada dia, itu lagi besar pahala, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi itulah ustaz, main dengan 5,000 juga nak halal. Saya pun faham. Saya pun faham. Tapi sekurang-kurangnya kita sebut lagi ni lah, kau hutang aku 5,000 kan, kau bayar 4,000 je. Kita dah bagi kat dia 1,000 dah. Dah lah kita bagi hutang, kita halal pula kat dia 1,000. Tuan-tuan, orang yang kalau hati dia tu, orang yang hatinya seorang Muslim, seorang mukmin lagi, lebih-lebih lagi hati tu hati mukmin, tuan-tuan dan puan-puan, waktu tu juga dia ucap terima kasih banyak-banyak dan dia berdoa, sekalipun dia tidak angkat tangan depan kita. Dia tidak, walaupun dia tidak angkat tangan depan kita, kadang-kadang dia pejam mata, kadang-kadang dia duduk diam sekejap. Bila kita kata hutang dengan saya 500 kan, dah bayar dah 200 kan, yalah lagi 300, tak apalah, 300 tu saya halalkan, tak apa, tak payah bayar. Maka kadang-kadang dia sedih, dia sebok, dia apa benda itu, menyebabkan kadang-kadang dia dinisbahkan ataupun dizahirkan kesedihan dan kesukaannya itu dengan air mata. Ada kalanya begitu. Ada kalanya dia duduk diam, tak boleh nak kata apa. Duduk diam. Kenapa? Allah, dia duduk dalam hati dia dengan Allah. Ya Allah, baiknya orang ni, baiknya pocik ni, ya Allah. Kalau sekira dia ni sakit, sembuhlah penyakit dia, ya Allah. Kalau sekira dia, anak dia ada masalah, selesaikanlah masalah dia. Sekiranya dia ada berduka cita, hilangkanlah duka citanya. Ya Allah, tuan-tuan, kalau kita bagi dengan ikhlas, dia juga menerima dengan ikhlas dan dia balas dengan doa. Bergegar arasy Allah Ta'ala. Saya dah sebut dah dulu kan kisah kan, seorang yang sakit memang tak ada harapan nak hidup dah. Tak ada harapan nak hidup dah. Akhir sekali pergi ke Amerika nak pergi buat operation. Maka doktor kata, kamu akan dibuat operation 2, 3, 4 hari lagi. Jadi harapan tu 50-50. Macam mana? Kamu nak teruskan ataupun macam mana? Dia fikir-fikir. Maka dia kata tak apalah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berikhtiar. Tak apa, saya setuju nak buat. Tapi dengan syarat saya minta izin untuk balik ke rumah dulu. Untuk apa? Untuk saya nak selesaikan masalah-masalah duit dalam bank, tanah-tanah dan sebagainya. Nak selesai benda tu dulu. Maka doktor kata tak apa, balik lah. 3 hari kemudian mari balik. Okey, dia balik. Baik. Sebelum keesokan hari dia pergi ke tempat ke Amerika balik, maka dia berhenti di kedai kawan dia yang meniaga apa? Meniaga daging. Ingat tak? Yang saya cerita dah dulu dah. Maka dia tengok seorang perempuan yang tua sedang mengutik-ngutik, buka-buka sampah di tempat buangan sampah, dan dia mengambil satu benda-benda, 2-3 benda dia nampak ambil, tapi kawan ni tak nampak kerana jauh sikit. Lalu dia panggil, wahai ibu. Dia makcik tadi pun tengok, ada apa nak?
makcik cari apa? Makcik cari kalau ada ketul-ketul daging, ketul-ketul tulang yang ada sedikit sebanyak daging yang makcik boleh ambil, makcik nak balik rebuh dekat rumah, kerana Allah Ta'ala merezekikan kepada makcik 3 orang anak perempuan yang sudah setahun tak dapat rasa bagaimana sedapnya sup daging, sup tulang. Ya. Oh, tak apa makcik, mari sini. Makcik mari sini. Dia bagi tahu kawan dia, kau bagi dekat dia 1 kilo. Nah, dia bagi dekat dia 2 kilo. Makcik tu pun kata, tak, makcik nak 1 kilo pun tak apa dah, tak payah banyak, nak 1 kilo pun tak apa dah. Tak apa, bagi kat dia 2 kilo. Bagi 2 kilo, dia pesan, makcik, selama 1 tahun, makcik mari ambil dekat kedai ini daging 2 kilo. Sama ada tulang ke daging ke, mari ambil dalam jumlah 2 kilo. Banyak tak nak. Tak apa, ambil makcik. Maka pakcik tu pun tak apalah. Baik. Ketika dia bagi daging tadi, makcik tu pun angkat tangan, ya Allah, orang ini telah menyukakan anak aku dengan berinya daging ini, membahagiakan anak aku dengan dia beri daging ini yang telah mereka setahun dah tak dapat rasa, maka berilah kepadanya kebahagiaan. Istijab doa makcik tadi, terus Allah Ta'ala bagi. Dia balik di rumah, sampai di rumah ketuk pintu, anak perempuan dia buka pintu, lalu dia pun tengok ayah dia berjalan, berjalan masuk. Dia kata lain macam ayah waktu dia keluar dengan waktu dia masuk ni tak serupa di segi perjalanannya. Maka anak tadi anak yang baik, anak yang solehah. Lalu dia tanya, ayah, saya tengok pergerakan ayah sekarang ni tidak seperti mana ayah keluar nak pergi tadi. Kenapa ayah? Maka dia ceritalah apa yang berlaku. Maka anak tadi, ya Allah, menangis dalam keadaan sujud terima kasih kerana Allah memberikan kesihatan yang sempurna kepada ayah dia. Ringkas cerita, dia pergi balik ke Amerika untuk nak operation. Bila dicek, kan sebelum operation kan dia cek dulu, takut kita darah tinggi ke apa kan dah, tekanan apa dan sebagainya. Maka bila dia cek, maka doktor pakar tadi terkejut. Dia kata, pakcik pergi berubat dekat mana 3 hari balik kampung? Dia kata, aku pergi berubat dengan Allah Ta'ala. Maka oleh kerana orang doktor tu bukan Islam, maka dia berhenti setakat tu ya lah. Nah, dia ingatkan Allah Ta'ala tu nama orang lah, nama doktor pakar pula di negara mana-mana. Dia berhenti setakat tu ya. Maka tak jadi operation, balik di rumah sihat seperti biasa. Tu. Nah, samalah dengan kita. Kalau kita sakit, kemudian kita sedekahkan kepada orang, ataupun kita bagilah kepada orang, menyukakan hati dia, maka dengan sukanya itu dia gambarkan dengan air mata, kadang-kadang dia gambarkan dengan kata-kata, kadang-kadang dia gambarkan dengan ucapan terima kasih, kadang-kadang dia gambarkan dengan ucapan terima kasih, cium tangan kita, dan ada kalanya dengan doa, tuan-tuan. Maka doa tu hak kita nak. Doa tu pasal apa? Sebab dia ketika itu betul-betul dia suka kerana kita telah menunaikan hajat dia. Sebab itu ada satu hadis, tuan-tuan, Nabi sebut, sesiapa di kalangan mana-mana orang mukmin yang memasukkan kesukaan ke dalam hati seorang mukmin. Faham tak? Orang mukmin memasukkan ke dalam hati seseorang mukmin satu kesukaan, maka Allah Ta'ala akan gantikan kesukaan itu dengan malaikat, ataupun dengan seorang malaikat yang berjasad cara dia lah, jangan cara kita, cara dia. Maka malaikat ini sentiasa meminta-minta dengan Allah Ta'ala apa yang diminta oleh orang tadi. Kemudian bila kita mati, maka dia datang dalam kubur kita dengan berjisim. Sekarang besar mana pun pahala, baik macam mana pun kita, banyak mana pun pahala kita, Allah Ta'ala tak jadikan dia jisim. Maka bila dia jadikan jisim, lalu dia tanya kepada mayat tadi. Dia tanya, kenal tak saya? Kata tuan dia, tak kenal. Tapi tengok kepada keadaan kamu ini, tidaklah kamu datang melainkan kebaikan. Kenapa? Kerana datang dengan muka yang cantik, kulit yang putih, pakaian yang cantik, dan juga wangi baunya. Maka dia kata, tidak engkau datang melainkan kebajikan, kebaikan.
Dia kata, kalau tuan tak kenal, sayalah kesukaan yang tuan masukkan ke dalam hati saudara, jiran, adik-beradik ke, saudara kita, orang mukmin sesama dengan kita, sama ada orang Malaysia ataupun luar pada Malaysia, akulah. Kebetulan pagi subuh baru-baru ni ada saya kuliah di surau di pinggiran. Saya sebut juga hadis ini, lalu saya buat contoh. Saya kata bagaimana kita nak masukkan kesukaan dalam hati seseorang. Lalu saya contohkan dengan bila kita tengok saudara kita sedih. Kita mari ke masjid, tengok jumpa dengan seorang Pak Haji ni nama sekian-sekian, kita tengok dia sedih dia. Sedangkan kita tahu dia sebelum pada ni tidak macam tu. Dia suka je jumpa mari bersembang sikit semuanya ni, tak mari duduk diam. Biasa dia duduk sini, tak nak duduk sini, duduk ujung sana. Sebab apa dia sedih? Tanya-tanya orang, kenapa? Allah, dia kata bini dia baru meninggal. Bini dia baru meninggal. Maka dia kata kita carikan jodoh yang sesuai dengan dia, ajukan kepada dia setuju, maka kahwinkan dia. Lepas tu dia pun suka balik. Mudah-mudahan kita dapat tuan. Nak sebutnya apa? Lepas saya kuliah, Tok Bilal tu mari jumpa dengan saya. Betul ustaz sebut tadi. Saya kata kenapa pula betul? Dia kata ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia kerja dia macam tu. Dia cari siapa dia yang suami mati, siapa dia yang bini mati, maka dia kutip pelaga dua tu. Ni pula mati tu, dia pelaga dua tu. Akhir sekali Allah Ta'ala berikan kepada dia, dengan kematian dia itu, dia tak ingat, saya tak ingat dah apa benda dia sebut. Hari kematian dia itu, dengan kuburnya itu, tak serupalah dengan orang lain. Bila ditanya kenapa, dia buat kerja macam tu. Dia satukan. Hak mana mati suami, hak mana mati isteri, setuju tak? Tak setuju cari lain. Allahu Akbar. Nampak gayanya suka, bak ni nampak senyum belaka dah. Allahu Akbar. Itu spontannya tuan-tuan, sebagai nak menghilang mengantuk ya. Baik. Maka tuan-tuan, kita cuba untuk nak memasukkan kesukaan. Dalam bahasa Arabnya dipanggil dengan as-surur. Idkhalus surur fi qalbi akhihil muslim. Memasukkan suka, happy ke dalam hati seseorang muslim. Baik, bila kita mati nanti, kalau ada benda itu, maka dia akan merupai dengan seorang laki-laki ke berjasad, dan dialah akan kata kepada kita, tuan jangan takut, sayalah akan menjadi guam bela. Kalau malaikat muka dan nakir mari nak jawab, saya akan menjadi guam bela. Kalau tuan-tuan rasa tak ingat, saya akan cuba peringatkan. Kalau tuan rasa lupa, kita ingatkan. Kalau rasa macam ni, jangan-jangan, tunggu dulu. Dia nak sanggup menjadi guam bela kita. Maka bagi saya peribadi, bukan kecil benda ni tuan-tuan. Bermula daripada malam ini, kita carilah satu cukup dah. Biar dia jadi guam bela kita, satu pun cukup lah. Iaitu memasukkan dalam hati saudara kita akan kebajikan ataupun keseronokan, kebaikan, happy, apa lagi, bubuhlah makna apa pun. Supaya dia duduk mendengung, tak nak bercakap dengan orang. Bila dengan sebab kita buat tu, dia boleh suka, dia boleh senyum, dia boleh bercakap dan sebagainya. Tu masuk idkhal. Baik. Kemudian kita dah sebut tadi nasyad, iaitu cerdas dalam ibadat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok sedikit satu hadis yang diriwayat daripada 2-3 orang rawi, termasuklah Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat mereka berdua, dan juga kitab sunan yang lain. Nabi SAW menyebut dengan perkataan yang sama. Di sini disebut dengan nasyad. Nabi menyebut dalam hadis itu dengan nasyid. Nasyad masdar dia. Nasyid itu ismu fa'il dia, iaitu orang yang cerdas. Nasyitan, yakni orang yang cerdas. Baik, Nabi mengajar kepada kita satu cara.
bagaimana kita nak cerdas, khususnya dalam ibadat. Sebab apa? Sebab dalam bab ibadat ni kita macam lemah sikit. Lemah sikit. Tak kuat, tak gagah. Maka Nabi ajar. Nabi kata dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata mana? Apabila seseorang daripada kamu nak tidur, apabila seseorang daripada kamu ini nak tidur, maka syaitan akan datang ke atas kepalanya, yakni di penghujung kepalanya, lalu dia akan menyimpulkan dengan 3 ikatan. Qafilati ra'si ahadikum. Maka diterjemah dengan makna qafilatul ra'si ini muakhiruhu, maknanya yang ujung. Nanti janganlah kita pula cari dekat nak tidur, nanti kita cari atas kepala kita ada dah ikatannya. Maka ini maknawi tuan-tuan. Dia tidak nampak. Bukan ikatan macam kita ambil wire ni kita ikat kedua-dua tu nampak. Ini ikat secara maknawi, ikat secara tidak nampak. Sebab itu cara bukanya juga tidak nampak. Baik, bila dia tidur, maka dia akan diikat di atas kepalanya dengan 3 ikatan. Dengan 3 ikatan. Kemudian selepas daripada itu, dia memukul di atas kepalanya dengan katanya alaika nailun tawilun. Dia kata, dan ke atas engkau tidurlah. Kerana apa? Kerana lailun tawilun, di atas engkau tidur dan malam panjang lagi. Farqud. Bila saya tengok makna apa, makna farqud ini, kita tahulah fi'il amar, tapi makna apa? Dia kata farqud ini apabila kita bangun daripada tidur dan kita tidur balik, itu dipanggil dengan raqadah. Makna kita kembali kepada tidur balik. Macam kita bangun kecing, kita bangun berok ke. Lepas tu kita pun pergi ke tempat tidur dan kita tidur balik. Itu dipanggil dengan raqadah. Maka syaitan tadi selepas dia ikat 3 ikatan di atas kepala kita, di akhir kepala kita ini, maka dia datang selaya menepuk kepala kita. Tak tahulah dia tepuk macam mana, tapi confirm kita tak terasa. Kalau kita terasa derah, kita lari. Dengan saya sekali lari. Sebab tak terasa itulah kita tak lari. Dia tepuk macam kita ulit anak lah dah. Kan kita nak tidurkan anak dah. Kita tepuk dah. Dia lebih kurang gitulah. Kita tepuk atas kepala kita. Dengan katanya, alah tidurlah malam panjang lagi. Lepas tu kalau kita bangun pergi kencing ataupun buang air hajat, kita bangun dan dia kata urqud, tidur balik. Jadi bila saya tengok perkataan ini, kata patutlah bila kita bangun kencing, kita tengok jam tu walaupun dah pukul 5 dah pun, hati kita tu nak pergi tidur lagi. Rupanya ada orang yang suruh-suruh kita ni suruh pergi tidur. Patutlah kita nak tidur Allahu Akbar. Baik. Persoalannya, apa jadi kalau sekiranya kita tidak buang 3 ikatan ini? Kalau kita tak buang 3 ikatan ini macam mana? Dan bagaimana cara kita nak buang? Yang pertama sekali, kalau kita tidak buang ikatan yang 3 ini, pagi esok kita akan dapat satu bala. Apa dia? Jadi pemalas dan juga buruk tabiat dia. Khabisun nafs, buruk tabiat dia. Maknanya kalau celik mata nak tengok benda tak elok.
Kalau nak dengar benda tak elok. Nah, kalau nak setuh benda tak elok. Nah, nak cakap benda tak elok. Itu dia punya masalah dia. Pagi esok tu. Nah, tapi kalaulah sekiranya kita buang 3 ikatan ini, maka kita akan mendapat satu rahmat, iaitu rajin dalam ibadat, dan kita ini baik tabiat kita. Maka bagaimana kita nak buka ikatan ini, tuan-tuan dan puan-puan, masa 2 minit lagi. Yang pertama, apabila kita sedar, hendaklah kita ingat kepada Allah. Sama ada ingat dalam ingatan, tapi lebih baik kita sebut. Kita sebut. Apa kita nak sebut? Asalkan nama zikrullah. Nah, asalkan ada kalimah Allah, itu dipanggil zikrullah lah. Nah, subhanallah ada, alhamdulillah ada, la ilaha illallah ada. Nah, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan sebagainya. Sebutlah apa benda pun, maka ketika itu telah pun rungkai satu. Kemudian yang kedua, apabila dia bangun dan berwudu, maka hilang ikatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila dia sembahyang. Bila dia sembahyang, walaupun kata tuan pengarang kitab kita ataupun orang yang mensyarahkan hadis ini, dia kata walaupun dia sembahyang 2 rakaat saja, kemudian dia pergi tidur balik, maka tidur yang kedua itu syaitan tak akan ikat lagi dah. Kita sambung semula tuan-tuan, masa kita dah habis. InsyaAllah kita akan tengok masa yang akan datang. Yang baik pastinya daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul pada kelemahan kejahilan, terkasar bahasa, tersilap budi bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' nafsin la tashba' da'watin la yusma' wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.